Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khaliwaddin, Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 6 April 2021, Jabatan Perdana Menteri ingin maklumkan mengenai perkara-perkara berikut. Penangguhan kebenaran kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam adalah dilanjutkan selama 14 hari lagi, iaitu dari 23 April sehingga 7 Mei 2021, kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Sementara itu, kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan berikut, iaitu atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di pekarangan sempadan checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam juga adalah dilanjutkan selama 14 hari sehingga 7 Mei 2021. Penangguhan sementara kebenaran bagi keluar dan masuk negeri secara ulang-alik, iaitu commuters melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan adalah juga dilanjutkan selama 14 hari sehingga 7 Mei 2021. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan tersebut adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Padu Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah menghubungi Travel Hotline di talian 120 semasa waktu bekerja. Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1442 Hijrah akan diadakan pada hari Khamis malam Jumaat 17 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 29 April 2021 Masihi. Sambutan akan diadakan di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas bermula pukul 9 malam. Bertemakan Al-Quran Asas dan Pemangkin Pembangunan Negara, antara pengisian majlis ialah pemakluman keputusan Musawakah Menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1442 Hijrah dan persembahan peserta terbaik setiap kategori. Para jemputan dinasihatkan untuk mematuhi garis panduan menghadiri majlis dalam sama-sama mengawal dan bendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Antaranya hendaklah mendaftar masuk menggunakan aplikasi Blue Health untuk mendapat kelulusan kod hijau dan kuning. Mengimbas kod QR, digalakkan berwudu sebelum ke majlis, digalakkan memakai sungkup muka, dimestikan membawa tikar sembahyang bersaiz besar bagi yang ingin menunaikan sembahyang sunat tarawih. Membuat pemeriksaan suhu badan, digalakkan mensanitasi tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Tidak digalakkan bersalam-salaman, segera bersurai setelah acara selesai. Hanya individu yang mempunyai kod berwarna hijau dan kuning sahaja yang dibenarkan menghadiri majlis. Individu yang mempunyai gejala-gejala seperti demam panas, batuk, selesma, masalah pernafasan dan sebagainya tidak dibenarkan menghadiri majlis tersebut. Bagi jemputan lelaki, tempat sembahyang sunat tarawih adalah di Dewan Press Conference Pusat Persidangan Antarabangsa dan Surau Pusat Persidangan Antarabangsa bagi jemputan perempuan. Orang ramai adalah dialu-alukan hadir ke majlis itu nanti. Autoriti Monetari Brunei Darussalam MBD kemarin mengadakan majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khaliwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia
Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadirin berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai diikuti dengan bacaan surah Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Awang Muhammad Hasnal bin Haji Muhammad, Pegawai Masjid Omar Ali Saifuddin. Dalam usaha meringankan beban asnaf fakir dan miskin terutama menjelang Hari Raya Aidilfitri, Majlis Ugama Islam Brunei lewat petang kemarin mengadakan majlis penyerahan agihan zakat wang tunai kepada asnaf fakir dan miskin menjelang Hari Raya bagi tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi berjumlah RM12,650. Majlis penyerahan kepada 27 orang ketua keluarga dan 40 orang tanggungannya berlangsung di Masjid Al-Masyhur Kampung Sungai Mau, daerah Belait. Penyampaian agihan zakat disempurnakan oleh Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Terdahulu diadakan acara tadarus Al-Quran, rombongan pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Agama sempena bulan Ramadan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, diikuti dengan tadabbur Al-Quran oleh Awang Helmi bin Yaakob, Imam Masjid Kampung Sungai Teraban, daerah Belait. Acara diteruskan dengan bacaan tahlil dan doa arwah serta bacaan doa Allah peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Tetapi mereka tidak Tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan jumlah keseluruhan kes jangkitan sebanyak 223 kes. Sementara 10 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Manakala jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 210 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 82 kes. 654 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,916 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 214 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 118,552 ujian. Makmal lanjut dan kembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sebanyak 4,754.22 kilogram daging mentah jenama Alana yang tidak mempunyai permit import halal termasuk daging, tulang, hati boyah, urat daging dan ayam mentah yang diragui kehalalannya berjaya dirampas oleh para pegawai penguatkuasa bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama. Operasi dijalankan bersama oleh pasukan polis Diraja Brunei dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja pada 19 April di sebuah rumah sembelihan kawasan Mulaut. Operasi merupakan hasil maklumat daripada orang ramai mengenai penyeludupan daging di kawasan berkenaan. Semasa operasi, 16 buah bakul berisi daging yang dipercayai dibawa masuk tanpa permit import halal dan 224 beg plastik berisi daging, tulang, hati buyah, urat daging dan ayam mentah yang diragui kehalalannya ditemui di kawasan terbabit.
Semasa operasi dijalankan, jawatankuasa pemeriksa beserta para pegawai penguatkuasa bahagian kawalan makanan halal juga mendapati beberapa kotak jenama alana yang sedang dibakar bagi tujuan menghilangkan bukti daripada dikesan pihak berkuasa. Walau bagaimanapun, api berjaya dipadamkan dan kotak-kotak tersebut dirampas. Kesemua daging, tulang, urat daging dan ayam mentah tersebut dirampas dan kes disiasat di bawah Bab 8 dan Bab 9 Akta Daging Halal Penggal 183, iaitu mengimport dan menjual daging tanpa permit import halal dan kesalahan di bawah Perintah Kastam 2006. Satu kegiatan penyeludupan di kawasan Kampung Belais berjaya dibentas oleh keanggotaan Balai Polis Bangar. Kejadian berlaku Isnin lalu apabila keanggotaan bertugas terdengar bunyi sebuah perahu sedang menyusuri masuk ke perairan kawasan Sungai Belais dan dipercayai berhenti di kawasan tebingan sungai dalam keadaan yang mencurigakan. Perahu tersebut didapati beredar dan meninggalkan tempat berkenaan. Keanggotaan balai segera membuat pemeriksaan ke kawasan tebing sungai dan menemukan beberapa bungkusan kotak-kotak mencurigakan diletakkan di kawasan Semak Samun dipercayai diturunkan dari perahu tersebut. Kesemua bungkusan berkenaan dibawa ke Balai Polis Bangar untuk pemeriksaan lanjut. Hasil pemeriksaan mendapati barangan tersebut ialah barang-barang yang tidak disyiharkan seperti barangan elektrik, pakaian, barangan kosmetik dan ubat-ubatan. Barang-barang bukti diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan selanjutnya. Agensi Pelaburan Brunei telah mendapati beberapa laporan akhbar mengenai skim pelaburan penipuan yang menggunakan nama baik agensi berkenaan. Laporan tersebut dilaporkan secara meluas di akhbar Malaysia. Agensi Pelaburan Brunei dalam siaran akhbarnya menjelaskan bahawa agensi ini tidak ada kena-mengena dengan skim pelaburan seperti yang dilaporkan yang mana telah dilakukan oleh individu-individu yang tidak dikenali dan tidak ada kaitan dengan agensi ini. Agensi Pelaburan Brunei adalah sebuah badan berkanun. Tujuan utama agensi ini adalah untuk menguruskan dana simpanan am bagi negara Brunei Darussalam. Agensi Pelaburan Brunei tidak pernah mengeluarkan sebarang produk atau skim pelaburan bagi orang awam. Agensi Pelaburan Brunei juga tidak menerima sebarang dana atau pelaburan daripada orang awam.